Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat-sihat dan ceria dan dilancarkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lagi kita nak buat konten masakan balik, nak cerita pasal ini dia. Sebenarnya dah lama sangat teringin nak makan benda ni, so kita pun belajar, tanya saudara yang dah biasa buat, dan kita belajar juga daripada YouTube. So maka berhasillah rendang tok. Edisi perantau. Cumanya kita tak guna daging lembu, kita guna kambing, sebab hari tadi pergi international food tu cari daging lembu tak ada, yang ada daging tu buat steak aja. So yang ni kita beli daging kambing, dan ini kunyit lah. Kunyit ni biasalah saya memang guna kunyit ni untuk buat ulam. Okey, kita nak cerita resipi dan cara membuatnya. So jangan kita buang masa, ikuti cara saya membuat rendang tok daging kambing. Alright, saksikan resipi dan cara pembuatannya. Okey, yang pertama sekali, yang paling penting sebelum kita buat rendang tok ni, kita kena buat kerisik dia dulu. Sebenarnya kerisik ni ada yang dah dijual, dah jual siap, tapi di sini di tempat kami ni memang takkan jumpa lah kerisik macam tu, macam dekat Malaysia sana kan ada jual kan paket-paket tu. Di sini memang tak ada. Jadi saya terpaksa parut kelapa sendiri dan buat kerisik sendiri. So ini yang kita dah goreng tadi, dia dah hitam macam ni. So kita akan tumbuk-tumbuk dia kejap lagi ataupun blend untuk dijadikan kerisik. Okey, yang ini adalah daging kambing. Tu dia kambing yang sebenarnya daging campur tulang lah ni. Cari yang betul-betul daging, tak ada stok tadi. So yang ada ini je. So kita belasah yang ni je lah. Saya beli 2 kilo. So ini adalah bahan-bahan yang lain-lain. Kita ada bawang kecil, saya gunakan 8 biji. Bawang putih 8 biji. Saya campurkan juga kunyit, halia, lengkuas dan juga serai. Sebenarnya serai ni kalau ada lagi banyak lagi bagus. Okey, yang ini adalah saya baru sangai tadi, jintan putih, jintan manis dan ketumbar. Yang ini kita akan blend juga, kita akan gaulkan dengan daging ni nanti. Kita akan perap dia dulu sebelum kita masak. Dan ini adalah serbuk cili. Saya gunakan serbuk cili sebab tak ada cili giling dekat sini. Dan ini adalah gula merah. Sebenarnya saya ada gula kabung, tapi gula kabung saya betul-betul tinggal seketul. So saya nak simpan gula kabung tu sebab nak buat buah Melaka. So hari ni untuk rendang tok ni terpaksa saya gunakan gula gula Melaka yang inilah, yang serbuk ni. Okey, dan seterusnya saya gunakan santan dalam tin. Okey, so sekejap lagi saya nak blend dulu barang-barang ni dan kita jumpa masa saya menumis. So bahan-bahan yang ni tadi kita kena blend lah. Kita kena blend halus. Kemudian kita akan tumis bahan-bahan ni. Alright. Okay, ini dia daging kambing kita tadi. Kita tengah perapkan dia dengan jintan putih, jintan manis dan juga ketumbar. Saya dah blend 3 bahan tu tadi. Saya sangai dulu, goreng sangai. Kemudian saya blend dan saya perapkan daging kambing ni. Saya nak biarkan lebih kurang 4 jam macam tu, baru saya boleh masukkan dia dalam adunan ataupun tumisan rendang tu tadi. Alright. Okay, kita nak start menumis dah. Terpulang lah, ada yang buat rendang ni dia terus masuk aja, dia tak tumis. Tapi saya suka tumis. So dia, ini tadi bahan-bahan yang kita kisah halus tadi tu. Cuma serai je saya tak blend lagi sebab tadi tak muat. So yang ini kita tumiskan bawang putih, halia, kunyit dan juga lengkuas. Dan untuk rendang tok ni ada setengah orang dia tak campur kunyit ni. Tapi saya suka pula letak kunyit. Ada orang kata rendang tok dengan rendang biasa bezanya kunyit. Tapi saya belasah, saya taruh je kunyit sebab saya suka rasa kunyit tu. Dan yang pentingnya kita ada jintan tu tadi kan. Itulah bezakan rendang tok dengan rendang yang biasa. Okey, kita tumis yang ni, kita nak blend serai pula. Okey, kita dah blend kita punya serai tadi.
Sebenarnya serai ni kalau dapat lagi banyak lagi best Tapi sebab kat rumah ni tak ada, tak banyak serai, malas dah nak keluar pergi kedai sebab hujan. Sekarang ni dah musim autumn So autumn ni kebetulan minggu ni asyik hujan je. So malas nak keluar sebab sejuk sangat So kita baru tambah serai. Kejap lagi kita akan letak serbuk cili tu So kita biarkan ini dia masak betul-betul lah. Bagi dia betul-betul naik bau, kita akan tambah cili. Alright. Tumisan kita nampaknya dah naik minyak dia tu bau dia pun dah satu rumah berbau. So kita dah boleh campurkan ni lah apa namanya, serbuk cili biasanya orang kalau dekat sana buat dia blend cili tu kan, cili giling tu dia blend jadikan cili giling. Tapi sebab kami kebetulan tak ada stok cili giling, so saya terpaksa guna serbuk cili lah kita campurkan aja. Ini saya gunakan lebih kurang dalam satu sudu dan kita gaulkan lah. Bolehlah tambah air sebab nampaknya pekat sangat ni. So kita akan tambah air lah kejap lagi. Alright. Ini adalah kerisik daripada kelapa yang saya goreng tadi tu. Saya tak tumbuk sebab manalah saya nak ada lesung batu dekat sini. Jadi saya blend aja daripada sebiji tu dapat banyak ni je kerisik. Tapi cukup lah untuk kita punya 2 kilo kambing kita tu. Kerisik ni kita letak last sekali last sekali bila dia dekat nak kering tu, masa tu kita letak kerisik. Nampaknya dah menggelegak betul-betul dah tu dah naik minyak dia. So saya nak tambahkan saya punya gula merah tu lah tu dia gula merah. Nampak macam tak cukup gula merah tu, mungkin kejap lagi saya tambah lagi lah Sebenarnya masak sendiri ni kita boleh adjust lah kalau kurang tu kita tambah. Cumanya jangan terlebih-lebih. Kalau dah terlebih tu macam mana nak kurangkan balik kan. So kita taruh sikit-sikit lah. Macam garam kita letak sikit-sikit dulu. Kalau tak cukup masin kita tambah lagi. Kalau kita terus letak aja macam tu kan terlebih masin, satu hal. Dah tambah gula merah bagi menggantikan gula kabung. Alright. So kejap lagi saya akan taruhkan daging saya lah dia masing-masing lah, ikut masing-masing punya cara Ada yang letak daging dulu baru taruh gula merah ikut masing-masing lah. Sebab masak ni ikut kreativiti masing-masing. Alright. Nampaknya sekarang kita dah boleh letak kita punya daging lah kambing. Besar-besar dia potong memang best pun. Kedah tok ni sebenarnya memang best kalau dagingnya besar-besar kan. Lebih baik saya tak melatah, nak jatuh lagi. Pam. Jangan kacau. Jangan kacau aku lah. Tu dia. Tak cukup pula dia. Jangan kacau, tengah masak ni. Anak kecil ni meletup. Anak kecil ni meletup. Dia ngacau. Bapak dia pula. Jangan kacau lah. Tak penuh. Tak penuh. Macam tak muat je kuali kita ni. Biarkan dia masak dulu jangan kacau-kacau sangat sebab daging yang dekat sini dia lembut dia cepat hancur. So kita dah letak ni, kita biarkan dia dulu dia dah separuh kering kan, baru kita gaul dia lagi. Alright. Kita biarkan dia kita biarkan kuah rendang dia tu mengering sikit sebab nanti kejap lagi air daging ni pun akan keluar dan daging ni pun akan mengecut, so dia akan terendam di situlah. So yang pentingnya kita api kena sederhana tak boleh api besar sebab kita takut dia hangit ataupun berkerak dekat bawah tu. So kita biarkan aja dulu ni, tak payah kacau-kacau dulu. Alright. Buat rendang tok ni memang kena sabar kena sabar. So kalau lapar makan roti dulu ke, makan Maggi dulu ke, sebab rendang tok ni kurang-kurang 3-4 jam baru dia betul-betul
kering. Kita nak dia kering sampai dia hitam. Betul lah baru nama dia gendang tok. Kalau dia basah-basah biasa macam tu gendang biasa. Gendang tok ni dia betul kering dan juga hitam colour dia. Barulah dinamakan gendang tok. Okey. Ada lagi 3 jam nak menunggu ni. Alright? Nampaknya dia dah ini dah sejam lebih saya menunggu tadi. So dia dah kering macam ni, kita bolehlah tambah santan. So saya gunakan santan tin lah, macam saya tunjuk tadi tu. So kita habiskan je, sebab satu tin ni lebih kurang santan pekat untuk 2 biji kelapa. Alright. So kita kacau-kacaukan dia balik. Saya baru lepas kacau-kacau tadi. Saya stopkan dulu sekejap video tadi sebab susah, sebelah nak kacau, sebelah nak pegang kamera. So saya baru lepas kacau dia tadi. Kita tunggu dia kering lagi lah sebelum kita letak kerisik. So kita biarkan dulu. Daging pun belum empuk betul. So kita harap dia empuk lah bila kita dah tambah santan ni. Dia dah berair balik. So kejap lagi insyaAllah empuk lah dia tu. Alright. Okay, nampaknya dah separuh kering dia tu. Kita dah boleh letakkan kerisik lah. Saya habiskan je kerisik ni tadi. Biarlah banyak-banyak kerisik. Biar dia sedap mantul kan. Simpan pun. Nak buat apa simpan kan. Dan aku nak buat pajri nenas ke, nanti kita buat lain lah. Okay, dah masukkan kerisik. Saya akan kacau-kacau lah benda ni. So saya terpaksa stop dulu video. Sebab susah sebelah tangan ni. So kita akan kacau rata, aduk dia rata. Kemudian kita tunggu dia kering lah. So masa peringkat macam ni kita dah kena selalu kacau dia lah. Macam tadi tu kita biar je kan dia kering. Tapi bila kita dia dah sampai ke peringkat level macam ni, dan kita pun dah taruh kerisik, so kita kena selalu kacau dia. Sebab kita tak nak dia berkerak dan hangit dekat bawah tu. So kena ni lah, dalam perkiraan saya lebih kurang dalam sejam lebih sikit lagi tu baru dia kering dan hitam betul lah. Memang kena sabar. Masa gendang tok ni memang kena sabar. Kot lapar makan benda-benda lain dulu. Alright. Nampak tak? Dia dah mula mengering dan menghitam. Dah nak menjadi kita punya rendang tok. Nampak tu dia dah mula berminyak kan, minyak dan menghitam dan mengering. Sekejap lagi dah boleh lah ni. Memang nasi pun dah standby, masak nasi. Kejap lagi meletup-letup kita makan ni. Memang dah tak sabar sangat dah ni. Rendang tok. Tunggu sekejap lagi dia kering betul-betul baru kita boleh angkat. Alright. Okey, nampaknya kalau kita nak angkat sekarang pun dah kira boleh lah ni. Kalau kita nak tunggu sikit lagi pun boleh. Nak angkat sekarang pun boleh. Dia dah betul-betul hitam dah tu. Sangat harum, sangat wangi. Dan betul-betul menaikkan selera. Okey. Saya akan tutup api sekejap lagi. Rasanya dah cukup dah ni. Ini pun dah 3 jam lebih dah saya menunggu. So sekejap lagi kita akan berpindah ke meja makan. Alright, jumpa di meja makan sekejap lagi. Macam mana? Dah saksikan cara saya buat rendang tok. Memang susah lah. Susah, bukan susah apa, dia lama. Nak tunggu siap tu sampai 3-4 jam. Bahan-bahan yang sama je. Bezanya rendang tok dengan rendang biasa ni. Rendang tok kita ada jintan putih, jintan manis dan ketumbar yang kita sangai. Kemudian kita blend dan kita gaulkan dulu dengan daging. Itu je beza dia. Dan kalau ada perasan, rendang saya memang tak ada daun kunyit. Sebab kita memang tak ada stok daun kunyit dekat sini. Sebab tu kita tak letak daun kunyit. Sepatutnya ada daun kunyit, kita hiris-hiris dan kita campurkan masa lepas kita letak kerisik tadi. Okey, tak nak buang masa. So sekarang saya nak mencuba, memang dah lama kumpulan ni nak makan rendang tok ni. Asyik tengok air raya tadi, tengok member hantar dekat Facebook kan. Dia rendang tok ni yang paling best dia punya seredak yang hitam ni kan. Tu yang mahal ni tu.
Memang terliur dah lama dah gendang tok ni. Yang hitam ni kan. Ni. Itulah dia gendang tok. Ini kunyit kita buat ulam. Okay, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Memang resipi sama macam arwah opah saya buat dulu. Minyak dia, lemak dia, manis dia, masin dia, aroma dia bila masuk mulut tu terasa sampai ke langit. Memang inilah dia rendang tok sebenar. So saya menyarankan kepada mereka yang berminat, jangan lupa cubalah resipi ni. Memang sedap. Berbaloi kita tunggu. Kunyit saya kunyah sini je. Berbaloi kita tunggu 3-4 jam, hasil yang begini. Memang mantap. Okay, jumpa lagi. Terima kasih kerana sudi menonton saya. Jangan lupa seperti biasa like, komen, share dan subscribe. Semoga kita berjumpa lagi, konten akan datang. Teruskan bersama dengan saya, Tegap Sinar Cemerlang. Cemerlang bersama anda. Bye-bye.